Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya yang menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita sekarang masuk ke bahagian B, yang ini lafaz zikir selepas solat fardu, dan saya akan menjelaskan tentang lafaz zikir yang pertama. Sebelum itu saya ingin menjawab terlebih dahulu dua soalan lazim yang saya dapat melalui para pembaca. Soalan pertama, apakah rujukan yang saya guna untuk menyusun tertib zikir sebagaimana dalam buku saya ini? Yang ni zikir pertama, yang ni zikir kedua, zikir ketiga, zikir keempat. Okey, soalan yang bagus. Jawapannya, tertib ini saya rujuk kepada kitab Sahih Muslim, atau sekurang-kurangnya 4 tertib yang pertama itu adalah daripada kitab Sahih Muslim. Tuan-tuan dan puan, setiap kitab hadis ni ia memiliki keistimewaannya yang tersendiri, dan termasuk dalam keistimewaan tersebut ialah tertib susunan. Bagaimana para imam itu menyusun tertib hadis-hadis dalam kitab mereka. Setiap imam ada cara mereka tersendiri, ada tertib mereka tersendiri. Sebagai contoh, Imam Abu Daud misalnya, dia save the best for the last. Bab yang akhir itu ialah kitabus sunnah, yang menerangkan tentang sunnah, yang menerangkan tentang keutamaan berpegang kepada sunnah. Tetapi Imam Ad-Darimi pula dalam kitab Sunannya, bab yang pertama sekali yang disebut sebagai mukadimah, itulah bab yang banyak berbicara tentang sunnah, banyak berbicara tentang akidah. Jadi seorang letak di akhir, seorang letak di awal. Okey, jadi imam yang berlainan memiliki tertib yang berlainan, dan ini adalah satu subjek kajian yang menarik, sehingga ada orang-orang yang telah membuat kajian master, kajian tesis PhD dalam topik tertib susunan hadis oleh para imam hadis dalam kitab masing-masing, ya. Okey, di kalangan para pengkaji, sekadar yang saya kaji, mereka berkata antara yang terbaik, tak semestinya terbaik, antara terbaik ialah kitab Sahih Muslim. Bagaimana Imam Muslim menyusun tertib hadis dalam kitabnya itu, ya. Dan saya sendiri apabila baca kitab Sahih Muslim, memang menarik cara susunannya, tertibnya begitu tersusun. Dan Imam Muslim ni, antara kelebihannya itu ialah hadis yang pertama dalam sesuatu bab itu, itulah hadis yang paling kuat, dan itulah hadis yang menjadi asas dalam topik tersebut. Kemudian akan ada hadis-hadis, seandainya hadis pertama ni memiliki lafaz yang meragukan ke, atau maksud yang meragukan ke, hadis yang seterusnya itu pula akan menjelaskan maksud hadis pertama itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, dalam rangka mengemukakan hadis-hadis sebagai penjelas kepada hadis yang pertama itu, ada kalanya, bukan semua, ada kalanya Imam Muslim mengemukakan hadis yang sedikit rendah darjat kekuatannya, sedikit rendah darjat kesahihannya, tapi beliau mengemukakannya sebagai penjelas kepada hadis yang membentuk asas dalam bab tersebut. Okey, kembali ke dalam bab apapun soalan tentang tertib zikir ini, saya rujuk kepada kitab Sahih Muslim. Okey, sebagaimana di sini di hadapan skrin anda sekarang ini, ya. Okey, ini dalam bab disukainya zikir sesudah solat dan penjelasan akan sifatnya. Okey, sebelum itu satu lagi penjelasan. Meskipun dikatakan Imam Muslim memiliki susunan antara yang terbaik, susunan yang terbaik dalam tertib hadis itu, sayang sekali beliau tidak pula meletakkan nama bab bagi hadis-hadis tersebut. Padahal nama bab ini sangat penting kerana ia menjelaskan tentang maksud hadis itu, dan ia juga menjelaskan hukum fiqh bagi hadis tersebut. Dan ia sangat penting kerana kita dapat faham para imam ini, sebab para imam hadis ni, mereka ni di zaman salafus soleh, kan? Jadi kita dapat lihat bagaimana para imam itu memahami hadis tersebut, dan apakah hukum yang mereka keluarkan, yang mereka derive from that particular hadis. Sayang sekali Imam Muslim, meskipun beliau telah menyusun tertib hadis tu dengan susunan yang antara yang terbaik, beliau tidak meletakkan bab-bab, nama bab bagi hadis-hadis itu, ya. Okey, oleh itu ni bab ni siapa pula yang letak? Okey, yang meletak bab ni ialah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang wafat tahun 667. 667 ke 676, tak silap saya, kurun ke-7 Hijrah. Imam Muslim wafat tahun 2
61 Hijrah. Jadi bab ini diletak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, dan di sini kita dapat lihat bab disukai di sisi para imam fiqh, khasnya istihabah ataupun mustahab ini maksudnya sunat. Sebelum ni saya telah jelaskan mereka jarang-jarang menggunakan perkataan sunat, sebab sunat atau sunnah ini boleh pula keliru dengan sunnah di sisi ahli fiqh dengan sunnah di sisi ahli hadis. Oleh itu ahli fiqh lebih suka menggunakan istilah mustahab ataupun mandub. Okey, jadi di sini bab disukai zikir sesudah solat dan penjelasan akan sifatnya. Alright. Okey, dan hadis yang pertama yang dikemukakan ialah beristighfar 3 kali. Okey, dan kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam sebagaimana dalam buku saya. Demikian juga dalam tertib-tertib yang seterusnya. Jadi buku saya ini zikir-zikir yang pertama, khasnya 4 yang pertama itu adalah mengikut tertib dalam kitab Sahih Muslim. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, boleh tak kalau mereka, yakni para pembaca yang bertanya, mereka nak membaca zikir itu mengikut tertib yang lain? Tidak semestinya mengikut tertib yang saya susun dalam buku saya. Jawapannya boleh. Sebab sejauh kajian saya tidak ada dalil yang sahih lagi soreh, yang kuat lagi jelas, yang berkata, yang menerangkan bahawa zikir-zikir tersebut perlu dibaca mengikut tertib sebagaimana yang saya susun dalam buku itu. Okey, jadi kalau nak tukar tertib itu boleh, tetapi sebaik-baiknya dimulakan, zikir yang pertama itu dimulakan dengan istighfar. Ini saya akan jelaskan kemudian, ya. Okey, baik, itu 2 soalan lazim daripada para pembaca. Okey, zikir yang pertama ini, bahawa Rasulullah SAW, baik kita baca ya, daripada Sauban. Sauban ni salah seorang pembantu Rasulullah SAW, sebagaimana juga Anas bin Malik, salah seorang pembantu Rasulullah SAW. Beliau berkata, kebiasaannya Rasulullah SAW apabila selesai daripada solat, beristighfar 3 kali dan kemudian berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Okey, berkata Al-Walid, aku bertanya kepada Al-Auza'i. Siapa pula Al-Walid ni? Siapa pula Al-Auza'i ni? Okey, kalau kita rujuk dalam sanad hadis, okey, dalam sanad hadis, okey, ini yang pertama itu ya. Okey, haddasana Daud bin Rushaidin, haddasana Al-Walid. Ni yang Al-Walid ni. An Al-Auza'i, sebab Al-Walid dia menerima hadis ini daripada Al-Auza'i, daripada Abi Ammar yang ini namanya Shaddad bin Abdullah, daripada Abi Asma, daripada Sauban berkata. Okey, jadi Al-Walid ni ialah salah seorang perawi dalam hadis dan dia bertanya kepada orang yang dia terima hadis itu, yakni Al-Auza'i. Ini ada saya jelaskan dalam nota kaki. Okey. Al-Walid ialah Abu Al-Abbas. Al-Walid bin Muslim, salah seorang perawi hadis di atas, meninggal dunia tahun 195 Hijrah. Al-Auza'i pula ialah Abdurrahman bin Amr bin Yahya, berasal dari daerah Auza di Syria, lahir tahun 88 Hijrah dan meninggal dunia tahun 157 Hijrah. Beliau merupakan salah seorang imam besar dan mujtahid zaman salaf. Bahkan dikatakan beliau memiliki mazhab yang tersendiri, cuma ia tidak begitu masyhur dan boleh dikatakan telah pun tenggelam ya. Yang masyhur, yang kekal sampai sekarang ini ialah mazhab yang 4 lah. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Tetapi pada zaman itu beliau dikatakan memiliki mazhabnya yang tersendiri. Mazhab dari sudut fiqh, dari sudut akidah, beliau ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Al-Walid dia bertanya kepada Al-Auza'i, okey, tentang bagaimanakah zikir itu. Okey, qala al-walidu faqultu li Auza'i, okey, maaf, kaifa istighfaru? Qala taqulu. Okay, Al-Auza'i menjawab, engkau berkata astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, tentang lafaz ini,
Okey, ada dalam buku saya. Okey, bagaimanakah istighfar itu? Al-Auza'i menjawab, kamu ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, yang bermaksud aku mohon keampunan Allah, aku mohon keampunan Allah. Di sini terdapat perbincangan di sebahagian para ilmuwan. Mereka berkata ini adalah pendapat peribadi Al-Auza'i. Yang ini ucapan istighfar itu ialah astaghfirullah sahaja. Namun memandangkan ini adalah pendapat peribadi Al-Auza'i, boleh saja seseorang itu membaca lafaz ini dan boleh-boleh saja seseorang itu membaca apa-apa lafaz istighfar yang lain. Demikian berkata sebahagian ilmuwan. Berkata pula para ahli hadis. Okey, berkata pula para ahli hadis, para pengkaji ilmu hadis, mereka berkata apabila para perawi ini menerima hadis, mereka bukan sekadar copy and paste. Mereka bukan sekadar tahu lafaz hadis itu, kemudian tak tahu cara pengamalannya, tidak tahu cara mempraktikkannya. Sebaliknya, mereka mengetahui cara mempraktikkan hadis tersebut. Oleh itulah, apabila Al-Walid bertanya kepada Al-Auza'i tentang bagaimanakah lafaz istighfar itu, Al-Auza'i menjawab dengan kepastian, dengan keyakinan, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab seandainya Al-Auza'i sekadar ingin mengemukakan pandangan peribadinya, dia mesti mengisyaratkan sedemikian. Dia mesti akan berkata, aku berpendapat ia adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mengira ia adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kemungkinan ia adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Memandangkan Al-Auza'i menjawab dengan, kita kata, confident, dengan pasti astaghfirullah, bererti ia adalah sesuatu yang memang beliau tahu daripada orang-orang yang beliau terima hadis ni, daripada rantaian sanad ini sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Al-Auza'i berkata ia dengan pasti, kalau kita bacakan, engkau mengatakan, okey, Al-Auza'i menjawab, engkau mengatakan, okey, astaghfirullah dengan pasti, padahal dia sekadar teka-teka saja, padahal mungkin kemungkinan sahaja, okey, dia telah berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini dia hanya teka-teka, dia hanya bersangka, dia hanya pendapat peribadi dia, tetapi dia telah menyampaikannya dengan kepastian. Padahal dia sendiri tak pasti, bererti dia telah berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang ini, Al-Auza'i ini bukan calang-calang orang. Beliau sebagaimana yang saya jelaskan biografi tadi, seorang imam yang besar, seorang perawi hadis yang masyhur, seorang imam besar, dan apabila beliau menyatakannya secara tegas, secara pasti, bererti beliau memang telah pun menerimanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, bererti beliau telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh itu, di sisi para ahli hadis, okey, sekali lagi saya ulangi, dalam sesuatu sanad itu, para perawi ini bila mereka menerima hadis, mereka bukanlah sekadar copy and paste, kalau ikut bahasa kita, copy and paste, tetapi mereka juga memahami hadis tersebut dan juga mengetahui daripada rangkaian sanad ini. Maknanya Al-Walid ni gurunya Al-Auza'i, Al-Auza'i ni gurunya Abi Amar, Abi Amar ni gurunya Abi Asma, Abi Asma ni gurunya Sauban. Okey, mereka juga menerima tentang cara pengamalan, cara mempraktikkan sesuatu hadis itu. Kerana itulah Al-Auza'i menjawab dengan begitu yakin, dengan begitu kepastian bahawa apa yang diucapkan itu ialah astaghfirullah sahaja. Okey, jadi ini jawapan para ahli hadis ke atas sebahagian ilmuwan lain yang berkata astaghfirullah ni pendapat peribadi, boleh saja nak ucap apa-apa lain. Oh, tidak sedemikian, ya, tidak sedemikian. Jika pendapat peribadi, wajib bagi Al-Auza'i mengisyaratkan bahawa ia adalah pendapat peribadinya, ya. Okey, jadi itu sedikit perbincangan tentang lafaz itu sendiri. Okey, Seterusnya, okey, kenapa kita ni nak beristighfar selepas solat? Dan tadi pun saya kata, kalaulah seseorang itu ingin menukar tertib membaca zikir ni, dipersilakan, boleh-boleh saja. Tetapi sebaik-baiknya ialah beristighfar. Okey, para ulama menjelaskan,
sekurang-kurangnya setahu saya ada dua. Kita beristighfar, pertama sekali kita beristighfar ialah supaya seandainya dalam solat kita itu ada kesalahan, ada kekurangan, moga-moga dengan beristighfar itu ia dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Cuma bagi saya, pendapat peribadi, alasan ini kurang kuat, sebab kalau istighfar ni kita sebut kemudian pun boleh juga dia mengampunkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam solat. Dan juga di hujung kali kalau kita rujuk lafaz zikir yang terakhir, ia adalah tasbih kafaratu yang merupakan tasbih yang menghapuskan kesalahan. Kita pergi ya. Okey, yang zikir ke-9 ni, kalau kita rujuk ke zikir ke-9 daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menerangkan tidaklah Rasulullah SAW duduk dalam satu majlis membaca Al-Quran dan solat dengan sesuatu solat, melainkan baginda akan menutupinya dengan beberapa kalimat. Yang ini, okey. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, aku perhatikan kamu tidaklah duduk dalam satu majlis membaca Al-Quran dan solat dengan sesuatu solat, melainkan kamu menutupinya dengan beberapa kalimat. Okay, Rasulullah menjawab, ya, sesiapa yang mengucapkan kebaikan, maka kalimat itu dicatat baginya kebaikan. Sebaliknya, sesiapa yang mengucapkan keburukan, maka kalimat itu menjadi kafarah, yang ini penghapus dosa baginya. Kalimat itu ialah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okay, jadi kalau istighfar itu tujuannya ialah untuk menghapuskan sesuatu kesalahan kita dalam solat. Okay, kita boleh baca istighfar pada bila-bila masa, dan juga lafaz zikir yang terakhir itu sendiri adalah kita kata apa, tasbih kafarah tu. Okey, dan di sini sedikit tambahan. Tadi saya kata nak baca lafaz zikir ni ikut mana-mana tertib boleh. Okey, sedikit pembotolan. Jadikan lafaz zikir yang terawal itu ialah istighfar, jadikan lafaz zikir yang terakhir itu ialah yang ini, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Boleh juga lafaz lain yang kita sudah biasa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ia sama juga, ia menjadi kafarah kepada apa-apa kesalahan kita ya. Okey. Jadi ini penjelasannya pertama, yang pandangan peribadi saya macam kurang tepat. Ada penjelasan yang kedua, yang ini, seseorang itu apabila dia telah beribadah, apabila dia telah melaksanakan solat, ada kemungkinan pada dirinya itu sifat ujub, sifat hebat, yang aku ni telah solat. Ush, aku ni bagus telah solat kan. Jadi istighfar ini adalah satu zikir yang bukan sekadar memohon keampunan daripada Allah SWT, tetapi ia juga menandakan kerendahan diri seorang hamba itu kepada Tuhannya. Tidaklah seseorang itu melazimkan diri beristighfar, melainkan dia memiliki sifat merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sepatutnya sememangnya sentiasa rendah, sentiasa fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun terlupa. Lalu apabila telah selesai solat rasa macam hebat, maka apabila kita beristighfar, kita kembali merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan yang kedua, dan pandangan peribadi saya penjelasan kedua inilah yang sebenarnya lebih kuat. Yang ini selepas solat pun kita tetap merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit poin tambahan, saya menasihati diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar memperbanyakkan melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ini sebagaimana yang kita baca sekarang ini ialah yang muqayyad, yang terikat selepas solat. Tetapi yang mutlak di luar solat, boleh saja pada bila-bila masa, boleh saja dengan lafaz yang lebih panjang, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita boleh baca pada bila-bila masa, dan termasuk sunnah Nabi SAW ialah baginda sendiri beristighfar. Dalam sebahagian riwayat sebut 70 kali sehari, sebahagian riwayat menyebut 100 kali sehari. Okey, di sini kadang-kadang orang tanya juga, macam mana ni Nabi pun beristighfar 70 kali, 100 kali, Nabi banyak buat dosa ke? Beristighfar ni tidak semestinya kerana orang itu banyak dosa. Beristighfar itu juga sebenarnya menandakan kerendahan
ketundukan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tidaklah seseorang itu banyak beristighfar melainkan ia kerana dia menyedari dirinya amat rendah, amat miskin, amat fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berpesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ayuh kita memperbanyakkan istighfar, baik kerana untuk mengampunkan dosa-dosa kita yang kecil-kecil tu. Kalau dosa besar kena taubat, kalau dosa itu melibatkan hak orang lain, jika kita menzalimi hak orang lain, kita kena minta maaf daripada orang itu. Dan kita juga banyak beristighfar sebagai tanda kerendahan diri kita kepada Allah SWT yang Maha Agung, yang Maha Besar. Dan meskipun dikatakan istighfar ini boleh saja pada bila-bila masa sepanjang hari, ialah zikir yang mutlak. Satu masa yang kita ni dianjurkan beristighfar, yang ini pada waktu sahur. Bukan suruh makan sahur. Okay, tak semestinya pada bulan Ramadan saja, sebab sahur ini ialah pada waktu awal pagi sebelum masuknya waktu subuh. Kira-kira kalau ada jam sekarang ini, kira-kira 1 jam ataupun setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Apakah dalil yang saya kata sahur ini adalah waktu yang paling utama untuk beristighfar? Sila tadabbur surah Ali Imran, surah ketiga ayat nombor 17, dan juga surah Az-Zariyat, surah nombor 51 ayat nombor 18. Allah SWT menerangkan keutamaan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Okay? Waktu sahur, sekali lagi saya ulangi, tak semestinya waktu makan. Kita makan, kalau nak berpuasa, kita makan pada waktu sahur. Tapi sahur itu sendiri adalah satu waktu yang kira-kira sejam, setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Jadi katakanlah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, katakanlah subuh pukul 6 pagi. Katakanlah tuan-tuan dan puan-puan bangun untuk qiyamul lail pukul 4.30, pukul 5 pagi. Setelah dah solat tahajud, solat tutup dengan solat witir. Kemudian ada sedikit masa sebelum azan subuh. Pada masa itu, banyakkan beristighfar. Katakanlah seseorang itu tak dapat nak solat, tapi dia telah bangun awal, 5.30 dia telah jaga. Okey, ada setengah jam itu, perbanyakkan istighfar pada masa itu, kerana pada masa itulah dianjurkan kita sebenarnya untuk banyak beristighfar, sebagaimana ayat yang ke-17 surah Ali Imran, ayat yang ke-18 surah Az-Zariyat. Okey, baik, ini sebagai poin tambahan. Okey, dan seterusnya setelah beristighfar 3 kali, kita membaca ini yang saya ada sebut sebelum ni, bahawa doa ada 2 jenis. Satu yang merupakan doa zikir yang disebut berulang-ulang dengan lafaz yang sama, kita tak angkat tangan pun, tetapi ia bermula dengan Allahumma. Dan inilah dia, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta zal jalali wal ikram. Dan kemudian ada doa kedua, yang ini doa permohonan hajat, sesuatu yang kita nak ke, sesuatu yang kita takut, yang kita mohon perlindungan Allah daripadanya ke, dan itu boleh berbeza-beza, ya. Okey, tentang lafaz Allahumma antas salam ini, dalam sebahagian riwayat lain ada tambahan ya. Okey, di sini saya ada gariskan, ya. Yang ini Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kedua-duanya daripada Sahih Muslim. Okey, jadi nak baca tanpa ya pun boleh, sebagaimana lafaz pertama dalam buku saya itu. Nak baca dengan ya pun boleh, sebagaimana dalam lafaz kedua dalam buku saya ini. Okey, seterusnya nanti insya-Allah kita akan masuk pula pada bab bid'ah yang berlaku bagi zikir pertama. Ini kita akan sambung dalam video seterusnya, insya-Allah. Baik, sehingga sini sahaja dahulu penjelasan saya tentang lafaz zikir yang pertama. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.